Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan GISC. Nama saya Muhammad Hafi bin Nur Aizat dan rakan seperjuangan saya ialah Muhammad Izzuddin bin Az-Zahari. Baiklah, apa yang kita dapat nampak pada slide yang kedua ialah QR yang pertama, iaitu langkah-langkah penyediaan aktiviti yang kami lakukan. Seterusnya, yang kedua iaitu video eksperimen, dan yang ketiga ialah baiklah kita pergi kepada penerangan isu. Isu ini telah memberi kesan kepada negara Malaysia berkenaan dengan bencana alam banjir yang sering berlaku di Malaysia. Ini berlaku akibat daripada sikap masyarakat di Malaysia sendiri yang kurang menjaga persekitaran alam dan sering membuang sampah merata-rata ke dalam longkang ataupun saliran air. Dengan ini, pengaliran air ke sungai akan terjejas dan menyebabkan binatang berbahaya seperti tikus akan berkeliaran di sekitar kawasan sungai. Bukan itu sahaja. Apabila musim hujan tiba akibat daripada perubahan angin monsun, air daripada sungai atau longkang akan semakin naik akibat daripada saliran yang tidak efisien. Kesan daripada keadaan ini, ia akan menjejaskan ekonomi Malaysia kerana kurangnya pengunjung daripada luar negara untuk datang melancong ke dalam Malaysia kerana perasaan takut dan tidak selamat. Baiklah, kita pergi kepada isu dan konflik yang timbul dari pertindihan ruang laut. Yang pertama ialah Pulau Ligitan, iaitu Pulau Indonesia dan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia dianggap lebih dominan dalam mengelola. Seterusnya, ICJ, iaitu International Court of Justice, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, gagal menentukan batas di perbatasan laut. Baiklah, seterusnya ialah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan merupakan satu-satunya pulau samudera di Malaysia. Ianya terletak 35 km di selatan sempurna. Pulau Sipadan ini juga dituntut dua negara ASEAN dan dibawa ke ICJ. Seterusnya, dua pulau ini menjadi kontroversi pada tahun 1969 dan pulau ini diselesaikan melalui rundingan namun gagal. Dan akhirnya pada 3 Jun 2002, wakil Malaysia dan Indonesia membentang hujah Malaysia telah mendapatkan hak kedaulatan. Kesan daripada konflik dan isu yang timbul dari pertindihan ruang laut antara Pulau Ligitan ini ialah, yang pertama ialah memberi kelebihan kepada Malaysia sepenuhnya. Yang kedua, sekaligus dengan adanya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini, ianya dapat menambahkan pendapatan negara melalui pelancongan dan sebagainya. Yang ketiga ialah kedaulatan negara terjamin, iaitu ketenteraan Malaysia dapat menjaga perairan dengan lebih sistematik. Dan seterusnya, yang keempat, tiada pertumpahan darah kerana Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini diselesaikan melalui ICJ, iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Kita beralih pula kepada isu dan konflik yang timbul dari pertindihan ruang darat. Baiklah, hubungan yang bermula pada 30 Jun 1973. Penghubungan ini merupakan sebahagian daripada kempen yang lebih luas oleh Korea Utara untuk meningkatkan hubungan dengan negara membangun. Kedutaan Korea Utara telah dibuka di Kuala Lumpur pada tahun 2003 bersama-sama dengan kedutaan Malaysia di Pyongyang. Hubungan antara kedua-dua negara bertambah baik dan pada tahun 2009, Malaysia menjadi negara pertama yang dapat melakukan perjalanan ke Korea Utara tanpa visa. Pada tahun 2013, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menerima ijazah doktor kehormat daripada Universiti HELP, sebuah universiti di Malaysia. Seterusnya, Korea Utara mengimport minyak bertapis, getah asli dan minyak sawit dari Malaysia. Seterusnya, kisah pembunuhan Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017. Pada 13 Februari ini, Kim Jong-nam iaitu abang tiri kepada Kim Jong-un telah dibunuh di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
Seterusnya, pada akhir peristiwa penting ini, pembunuhan Kim Jong Nam yang berlaku pada 13 Februari 2017 diketahui apabila mendapati dua wanita menyerangnya dengan ejen saraf iaitu senjata kimia maut di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang, Selangor, Malaysia. Kim merupakan anak sulung diktator Korea Utara mendiang Kim Jong-il dan abang tiri diktator Korea Utara Kim Jong-un. Pembunuhan itu sedang disiasat tetapi secara meluas dipercayai telah diperintahkan atau yang dijalankan dengan kelulusan kerajaan Korea Utara. Kita pergi kepada tindakan Korea Utara yang menentang sebarang keputusan hasil kajian, iaitu tindakan Korea Utara berkata mereka akan mengambil isu itu kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan mereka menuduh Malaysia bersekongkol dengan musuh-musuhnya. Kerajaan Korea Utara kemudian menghantar satu delegasi peringkat tinggi ke Malaysia untuk membincangkan isu-isu dan untuk meningkatkan hubungan tegang antara kedua-dua negara. Dan pada 30 Mac, selepas rundingan antara kedua-dua pihak untuk menamatkan pertikaian mereka, semua rakyat Malaysia yang terkandas di Korea Utara dan juga di Malaysia telah dibenarkan untuk pulang ke negara mereka dengan resit. Seterusnya, tindakan Malaysia terhadap Korea Utara. Pihak Malaysia telah menggesa Korea Utara untuk mengikut peraturan di negara ini seperti mana kejadian lain seperti yang berlaku di tanah sesebuah negara yang tertakluk kepada undang-undang negara itu, dan juga menekankan keperluan untuk mencari punca kematian dan mengesahkan identiti mati. Seterusnya, Malaysia telah mengumumkan bahawa bermula dari 6 Mac, mereka akan membatalkan visa kemasukan percuma untuk Korea Utara, memetik kebimbangan daripada isu-isu keselamatan berikut kejadian pembunuhan itu. Seterusnya, implikasi daripada pertindihan ruang darat di antara Korea Utara dan Malaysia ialah, yang pertama ialah tiada jaminan, iaitu Malaysia tidak mendapat perlindungan atau faedah daripada Korea Utara dan Malaysia diancam oleh negara komunis tersebut. Yang kedua ialah Malaysia mendapati kehilangan pekerjaan, iaitu rakyat Korea Utara yang bekerja di Malaysia kehilangan pekerjaan kerana apabila negara mereka memutuskan hubungan diplomatik, mereka terpaksa pulang ke negara mereka kerana di Malaysia tiada jaminan pekerjaan terhadap mereka. Yang ketiga ialah tiada keistimewaan, iaitu dahulu rakyat Malaysia boleh memasuki negara Korea tanpa menggunakan visa dan rakyat Malaysia juga boleh melancong ke negara itu dengan selamat. Namun sebaliknya, sekarang rakyat Malaysia tidak dapat visa dan tidak boleh melancong ke negara itu sesuka hati. Seterusnya, yang terakhir ialah nama negara tercela. Berikut kejadian pembunuhan tersebut, Korea Utara menuduh Malaysia sengaja menyembunyikan keputusan ujian DNA dan mengecam tindakan Malaysia yang kurang peka terhadap kes-kes seperti itu. Seterusnya, kita pergi pula kepada isu dan konflik yang timbul dari pertindihan ruang udara. Yang pertama ialah kes pencerobohan ruang udara selatan Malaysia, iaitu sebanyak 2,508 pergerakan pesawat tentera udara Singapura dilihat melanggar ruang udara negara itu sejak 2008. Seterusnya, pada tahun 2019, pesawat pejuang milik Singapura didakwa berlegar-legar di kawasan selatan Malaysia, iaitu di Pasir Gudang, Johor. Dan seterusnya, pada tahun 2018, drone dan helikopter penyerang Singapura telah mencerobor ruang udara Malaysia di perairan Selat Johor. Rakaman video telah tular di laman sosial memaparkan kehadiran helikopter penyerang yang mengganggu ruang udara Malaysia. Seterusnya, kronologi tuntutan ruang udara selatan Malaysia. Pada tahun 1974, ruang udara selatan Johor telah diletakkan di bawah jagaan Singapura. Namun, setelah kerajaan Malaysia dan Singapura telah pun menandatangani perjanjian untuk negara republik itu supaya menjaga ruang udara selatan Johor sebagai tujuan penyediaan kawalan trafik udara. Selepas berlakunya insiden pencerobohan pada tahun 2019, Malaysia berhasrat untuk mengambil kembali ruang udara di selatan Johor secara berperingkat. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi daripada kes ini ialah Singapura memperbesar lapangan terbang seletar, iaitu terdapat beberapa prosedur yang perlu dilaksanakan apabila Singapura memperbesar lapangan terbang seletar ini. Seterusnya, prosedur penerbangan baru diperkenal, iaitu tata cara sistem pendaratan alatan ILS. Laluan penerbangan ILS oleh Singapura ini akan menyebabkan pesawat perlu terbang pada ketinggian rendah di kawasan Johor. Dan seterusnya,
Singapura menyiarkan ILS tanpa kebenaran rasmi Malaysia. Kita pergi pada implikasi yang seterusnya ialah Singapura menarik semula ILS atas beberapa faktor dan seterusnya Malaysia sudah bersedia mengambil alih ruang udara selatan Johor kerana ketenteraan ruang udara semakin mantap. Akhir sekali, implikasinya ialah mengambil langkah keselamatan dan kedaulatan negara agar tidak dicerobohi daripada mana-mana pihak. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Izzuddin untuk menerangkan slide-nya seterusnya. Baiklah, yang seterusnya ialah kemelesatan ekonomi dunia pada tahun 2008 hingga 2009. Kemelesatan ekonomi di Amerika Syarikat 2008-2009. Ianya mula berlaku apabila pasaran rumah jatuh mendadak di pasaran Amerika Syarikat yang menyebabkan keruntuhan iaitu sebuah bank pelaburan terbesar di dunia. Keruntuhan Lehman Brothers Ketentuan tersebut telah menyebabkan kerajaan Amerika Syarikat terpaksa mengurangkan import daripada negara luar dan turut terkesan pada hasil ekspor Amerika Syarikat. Akibat tindakan tersebut juga, produk domestik kasar atau Gross Domestic Product (GDP) negara Amerika Syarikat turut terkesan dan hal ini turut mempengaruhi instrumen kewangan yang berkaitan dengannya. Seterusnya ialah kesan kemelesatan ekonomi dunia kepada Malaysia. Kesan yang pertama ialah nilai ringgit Malaysia terhadap mata wang asing jatuh. Kejatuhan nilai ringgit terburuk dalam tempoh 5 tahun sebenarnya adalah fenomena antarabangsa, merupakan hampir semua mata wang negara pusat mengalami kejatuhan berbanding dolar. Kejatuhan nilai mata wang adalah disebabkan krisis ekonomi dunia di mana 174 mata wang dunia mengalami kesan kejatuhan mata wang, di mana hanya 18 mata wang sahaja yang mengukuh berbanding dolar. Namun, mata wang Malaysia adalah mata wang yang paling banyak mengalami kejatuhan nilai wang berbanding di kalangan negara Asia. Yang kedua ialah inflasi. Inflasi mungkin berlaku apabila barangan import yang lebih mahal akan meningkat harga barangan import menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Firma ataupun ekspor mempunyai kurang insentif untuk mengurangkan kos kerana mereka boleh menggantung kepada penurunan nilai bagi meningkatkan daya saing. Kebimbangan adalah dalam penurunan nilai jangka panjang boleh membawa kepada produktiviti yang lebih rendah kerana penurunan dalam intensif dan berlaku inflasi. Yang ketiga ialah kuasa beli menurun. Kuasa beli rakyat di luar negara atau pelancong Malaysia berkurang dengan penurunan nilai mata wang Malaysia. Perbelanjaan yang lebih mesti dikeluarkan untuk bercuti atau hidup di luar negara kerana kuasa membeli barangan di luar negara adalah berkurang. Kejatuhan nilai ringgit Malaysia memberikan kesan yang ketara kepada kita selaku mahasiswa yang untuk di luar negara. Jumlah wang saku yang dilihat mengecil, bebanan untuk bayar pengajian semakin memberat. Simpanan menggunakan ringgit berusut, sebelumnya dan sebagainya. Seterusnya ialah penurunan harga minyak. Harga minyak berkadar sosang dengan nilai dolar Amerika Syarikat. Jika dolar Amerika Syarikat naik, harga minyak turun dan nilai mata wang Malaysia juga mengalami penurunan. Seterusnya ialah ekonomi di China. China merupakan kuasa ekonomi besar. Kekuatan China pada masa ini adalah tenaga kerjanya yang murah, potensi pasaran domestik yang besar. China bangun sebagai kuasa baru ekonomi dunia, terutamanya dalam barangan tiruan. Ekonomi China berkembang pesat sejak pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1979. Beliau telah mereformasikan sektor ekonomi China kepada sistem ekonomi pasaran bebas. Perkembangan pesat telah turut berlaku disebabkan kemunculan pelbagai kapitalis China seperti fabrik ekspor, bursa saham dan perusahaan asing. Faktor perkembangan ekonomi di China. Yang pertama ialah bentuk muka bumi. Negara China mempunyai tanah yang luas dengan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai. Yang kedua, kuantiti dan kualiti tenaga buruh. Tawaran tenaga buruh telah menarik pelabur asing untuk mendirikan kilang di negara China.
Yang ketiga ialah dasar pintu buka. Dasar pintu terbuka adalah proposal yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1899 yang bertujuan untuk memastikan bahawa semua negara diizinkan untuk berdagang dengan bebas dengan China. Dasar pintu buka telah berjaya menarik pelabur asing untuk melabur di China. Seterusnya ialah usahawan China melabur di luar negara. Usahawan-usahawan ini berani untuk mengambil risiko dengan melabur di luar negara di samping ingin mencapai kejayaan dan keuntungan. Usahawan ini akan cuba memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan kos pengeluaran untuk berjaya. Seterusnya, kita beralih kepada ekonomi di India. India dilengkapi dengan tenaga kerja sebanyak 509.3 juta, iaitu 60% daripadanya bekerja dalam bidang pertanian dan industri-industri berkaitan, seperti 28% dalam bidang perkhidmatan, manakala 12% lagi dalam bidang perindustrian. Tanaman-tanaman pertanian utama termasuklah beras, gandum, biji minyak, kapas, tebu dan ubi gentang. Sektor pertanian membentuk 28% KDNK. Sektor perkhidmatan dan perindustrian pula masing-masing membentuk 54% dan 18%. Perindustrian utama termasuk pembuatan kereta, simen, kimia, perkakas elektronik, pengguna kad Yafi. Perindustrian utama termasuk pembuatan kereta, simen, kimia, perkakasan elektronik, guna, pemproses makanan, jentera, perlombongan, petroleum, farmasi dan kelengkapan pengangkutan. Kebelakangan ini, India telah mengambil kesempatan terhadap besar orang-orang pendidikan tinggi dan berfasih bahasa Inggeris serta pakar-pakar terlatih untuk dijadikan destinasi penyebaran penting untuk koperasi multinasional dan juga destinasi popular untuk pelancongan perubatan. India juga telah menjadi pengeksport utama perisian dan juga perkhidmatan kewangan, penyelidikan dan teknologi. Sumber alam semula jadinya ialah termasuk tanaman bauxite, bromid, arang, biji besi dan batu kapur. Seterusnya ialah faktor kenaikan harga minyak. Dunia kini sedang mengalami krisis kenaikan minyak yang begitu kronik. Kenaikan ini telah menyebabkan banyak negara mengalami masalah hutang yang begitu teruk sehingga mampu memusnahkan ekonomi yang sudah terpuruk sekian lama itu. Faktor yang pertama ialah permintaan yang tinggi. Kemulan harga minyak ini banyak dipengaruhi oleh permintaan minyak yang begitu tinggi dari negara China dan India. Kedua-dua negara ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rancak, lalu memerlukan jumlah minyak yang banyak untuk memenuhi kebutuhan industri mereka yang sedang berkembang pesat itu. Permintaan yang terlalu banyak ini telah menyebabkan harga minyak melambung kerana situasi ini mewujudkan tekanan terhadap kebutuhan minyak yang jelas. Pada masa yang sama, keperluan permintaan minyak dunia begitu tinggi berbanding dengan tahap pengeluaran minyak yang sedia ada, lalu menyebabkan harga melambung tinggi. Ringkasnya, harga minyak meningkat kerana China dan India telah mewujudkan satu pasaran baru buat dunia. Yang kedua ialah kestabilan politik. Keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia Barat telah menjadikan harga minyak yang tinggi. Peperangan bersama-sama perasaan tanpa kesan kuasa dan ketidakstabilan politik di Iraq, Iran, Syria, Kuwait dan sebagainya menyebabkan banyak negara pembeli minyak berasa risau lalu membuat pembelian bawah yang lebih banyak daripada pembelian biasa.
Keadaan yang tidak stabil ini menyebabkan negara-negara pengeluar minyak yang lain mengambil kesempatan untuk meninggikan harga minyak untuk mengautkan keuntungan segera daripada kestabilan politik yang melanda rantau itu. Maka, keadaan politik yang tidak stabil di Asia Barat telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi dengan begitu mudah. Yang ketiga ialah perubahan nilai mata wang. Penurunan kadar nilai mata wang Amerika Syarikat juga dikaitkan dengan peningkatan harga minyak ini. Sudah menjadi kebiasaan pembelian minyak dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika Syarikat, lalu sebarang penurunan mata wang negara ini pasti akan menjejaskan nisbah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar minyak itu. Situasi ini membawa kepada negara pengeluar minyak tidak berminat untuk mengeluarkan minyak lebih banyak kerana pembelian minyak menggunakan mata wang Amerika Syarikat ketika ini tidak membawa kadar keuntungan yang banyak kepada mereka. Yang terakhir ialah keperluan minyak negara yang mengeluarkan minyak. Keperluan minyak negara-negara yang mengeluarkan minyak itu sendiri begitu tinggi. Situasi ini menyebabkan jumlah minyak yang dikeluarkan oleh mereka itu tidak banyak yang boleh diekspor untuk keperluan negara lain kerana sudah pasti mereka akan cuba memenuhi keperluan minyak negara mereka terlebih dahulu. Kekurangan jumlah penawaran minyak di pasaran antarabangsa menyebabkan harga minyak melambung tinggi kerana negara-negara lain turut memerlukan minyak dalam kuantiti yang banyak. Pesan kenaikan harga minyak kepada ekonomi dunia. Yang pertama ialah kenaikan harga barang. Peningkatan harga barang yang tinggi tersebut akan memberikan kesan kepada harga barang, terutama harga barang makanan. Bahan makanan sama ada dalam bentuk mentah, separa proses atau siap proses perlu diangkut dari tempat pengeluaran ataupun pengurusan kepada tempat pemasaran. Kenaikan kos pengangkutan dan kos pemrosesan sudah tentu akan dipindahkan kepada pengguna dengan menaikkan harga barang akhir barang yang diangkut. Seterusnya, kerajaan perlu menanggung subsidi minyak. Pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai beberapa tujuan strategi dan dia tidak semestinya dalam bentuk tunai atau barangan kepada rakyat. Subsidi bukanlah pembiayaan sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban rakyat. Walau sekecil mana pun nilainya, ia tetap subsidi demi kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan subsidi diharapkan dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat menerusi pembiayaan kecil berdasarkan peruntukan kerajaan terhadap subsidi minyak. Yang terakhir ialah perbelanjaan negara meningkat. Hal ini kerana negara perlu memberikan subsidi kepada rakyat untuk meringankan beban mereka. Seterusnya, sumber alternatif. Yang pertama ialah biodiesel. Ianya dibuat daripada sisa organik. Sumber tenaga yang boleh diperoleh dan permintaan yang tinggi dapat dipenuhi. Yang kedua ialah super solar. Ianya ialah daripada cahaya matahari. Ia juga boleh ditukar kepada tenaga suria. Ia juga bersih dan mesra alam dan alatnya panel solar. Yang terakhir ialah berasal daripada lemak haiwan dan minyak sayuran. Ia juga boleh diperbaharui. Yang terakhir ialah pendidikan pada masa kini. Sepanjang 65 tahun kemerdekaan negara, Kerajaan Malaysia sentiasa memberikan perhatian yang utama terhadap pelaburan yang tinggi dalam sektor pendidikan. Kerajaan Malaysia memberikan penekanan kepada pembangunan modal insan untuk masa hadapan. Kerajaan Malaysia menjadikan negara Singapura, Jepun dan Korea Selatan sebagai penanda aras. Hal ini kerana faktor penentu kejayaan ialah modal insan yang berkemahiran tinggi, komited dan berkemahiran tinggi untuk maju perubahan transformasi tinggi berasaskan keceplangan dalam masa jangka panjang. Kerajaan juga telah memperuntukkan sejumlah wang yang besar dalam sektor pendidikan. Sehubungan dengan itu, sektor pendidikan telah diberikan tumpuan utama dalam belanjawan negara. Kerajaan telah memperuntukkan RM52.6 bilion untuk sektor pendidikan pada tahun 2022. Dasar Pelan Transformasi dan Pelan Transformasi Ekonomi. Kerajaan fokus terhadap ketahanan daya saing dalam kalangan rakyat untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi negara pada masa ekonomi dunia yang tidak menentu.
Sekian, itu saja daripada kami. Ada soalan? Saya ingin bertanyakan dua soalan. Soalan pertama saya berbunyi, berdasarkan penerangan yang diberi berkaitan isu dan konflik ruang udara dan darat, udara, laut dan darat, apakah jalan penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan bagi memastikan nama dan kedaulatan negara terjaga tanpa berlakunya pertumpahan darah? Dan soalan kedua pula adalah, apakah punca kemelesetan ekonomi pada masa kini? Sekian saja dari saya. Baiklah, terima kasih di atas soalan yang telah diajukan. Saya akan menjawab soalan pertama. Ruang udara, laut dan darat, apakah jalan penyelesaiannya? Baiklah. Antara kebaikan pendekatan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut ialah melalui rundingan. Baiklah, dengan melalui rundingan antara negara dan negara yang lain, ia dapat menyelesaikan konflik antara sebuah negara ialah pertumpahan darah tidak akan berlaku dan banyak nyawa yang tidak berdosa dapat diselamatkan. Hal ini dikatakan demikian kerana perundingan akan melibatkan pemimpin yang duduk semeja berusaha untuk mencari jalan keluar bagi konflik yang dihadapi. Perbincangan ini akan mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit. Sayyidina Ali Abi Talib pernah berpesan bahawa pasak kekuatan sebuah negara hendaklah didirikan atas keadilan para pemerintah. Oleh itu, rakyat tidak akan mengalami kesengsaraan hidup akibat ledakan bom dan tembakan peluru berpandu. Anak-anak tidak akan hilang tempat bergantung dan masa depan mereka akan lebih terjamin. Cukuplah kita melihat penderitaan dan kesengsaraan hidup yang dialami oleh anak-anak dari bumi Palestin, Iraq dan Afghanistan serta beberapa buah negara di Afrika sebagai akibat kehilangan insan yang disayangi. Jelaslah bahawa perundingan akan mengelakkan berlakunya pertumpahan darah. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersua bahawa sesebuah negara perlulah menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan cara yang paling afdal, iaitu berunding. Pihak kerajaan terutamanya para pemimpin harus bijak membuat keputusan yang melibatkan nyawa rakyat dan masa depan negara masing-masing seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Jadikanlah kekejaman yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin dunia lalu sebagai iktibar kepada pemimpin-pemimpin pada masa hadapan. Dan ingatlah, sejarah akan menjadi guru selama-lamanya, tidak pernah berbohong. Segala kejahatan terhadap warga dunia yang pernah dilakukan akan terus dikecam. Bak kata peribahasa, jejak dapat dihilangkan, belang tetap berparut. Semoga kebijaksanaan para pemimpin dunia untuk menyelesaikan masalah dengan perundingan ini akan lebih cerah untuk negara pada masa depan. Baiklah, itu saja jawapan daripada saya dan saya menyerahkan jawapan yang kedua. Soalan kedua kepada Muhammad Izzuddin. Baiklah, jawapan untuk soalan kedua ialah punca kemelesetan ekonomi pada masa kini ialah penularan COVID-19. Sektor ekonomi ialah sektor yang paling terjejas dan menyebabkan negara banyak mengalami kerugian. Itu saja jawapan. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.